Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surah 4, baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentukan mungkin, dengan menentukan mungkin, dengan satu sifat daripada segala sifat yang harus atasnya atas mungkin. Mungkin ni perkara yang harus ada, harus tiada. Ini ta'alluq iradah dan juga ta'alluq kudrah. Yang mana kudrah iradah tidak berta'alluq kepada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Atas muwafaqah ilmunya. Artinya, menentu atas muwafaqah ilmu. Tiada menentu Allah Ta'ala akan mungkin melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Ini ta'alluq iradah, qada, muwafaqah dengan ilmu. Sekalian perkara yang berlaku, perkara mungkin berlaku ni. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan iradah pada sedia kala, muwafaqah dengan ilmu. Allah mengetahui segala-gala perkara pada sedia kala. Ini qada, iradah, ilmu. Iradah, ilmu. Qada, ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, muwafaqah ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Ini kalau kita panjang sikit. Mana qada ni ta'alluq iradah, muwafaqah ta'alluq ilmu. Kena lagi duduk di ilmu. Allah mengetahui segala-gala perkara yang akan berlaku pada sedia kala. Allah menentu sedia kala. Allah mengetahui perkara baik seseorang beriman amal soleh. Allah menentu pada azal seseorang beriman dan beramal soleh. Allah mengetahui pada azal seseorang kufur dan maksiat. Allah menentukan pada azal seseorang kufur dan maksiat. Kemudian yang Allah menentu ni perkara mungkinun. Perkara yang harus ada, harus tiada. Yang berlaku inilah. Mungkinun selain daripada yang wajib. Yang wajib, zat dan sifat Allah. Itu yang wajib ada. Yang mustahil, anak isteri Allah. Itu yang mustahil, contoh. Yang wajib, yang mustahil sahaja. Yang kudrah, iradah tidak bertakluk. Jadi perkara wajib, perkara mustahil tidak ada di bawah qada qadah. Tidak ada di bawah qada qadah. Allah yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan,
Qada qada tu. Ada. Tak berkait qada qada. Allah yang mengqadakan Allah ada. Ada. Tak berkait. Allah yang mengqadakan Allah sedia, Allah kekal. Ada. Yang wajib, zat Allah yang wajib ada, sifat Allah wajib, tidak berkait dengan qudrah iradah, maknanya tak masuk di bawah qada qada. Ada ni. Hak wajib. Allah menentukan Allah kuasa. Allah menentukan Allah hidup. Allah menentukan Allah sama basar kalam. Ada. Tak berkait dengan qada qada. Yang mustahil. Anak Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Qada qada tu. Ada. Tak berkait. Allah yang menentukan bahawa anak Allah tak ada. Allah yang menentukan bahawa isteri Allah tak ada. Tidak. Tak berkait. Sebab apa? Sebab perkara mustahil ni perkara yang tak terima pada akal. Nak ada. Tak terima sama sekali. Ni tak berkait dengan Allah menentu. Tidak ada. Yang wajib tidak duduk di bawah qada qada. Takluk iradah, takluk qudrah. Yang mustahil pun sama. Tidak duduk di bawah qada qada. Qada qada ni hak berlaku ni. Hak berlaku di dunia ni mumkinun. Yang berlaku di hari akhirah mumkinun. Yang berlaku di bumi, di langit mumkinun. Perkara baik iman dan kufur mumkinun. Perkara yang jahat, perkara yang baik iman dan taat mumkinun. Perkara yang jahat, kufur dan maksiat mumkinun berlaku dia panggil. Itu mumkinun. Ni ayat kitab lah. Kalau kita nak cerita ke orang, Allah menentukan sekarang perkara mumkinun. Standard dia. Pak pening orang pula dengarnya. Dan mumkinun tu apa? Pasal satu hal lah pulaknya. Ni ayat kita sebut mumkinun. Kalau kita nak cerita ke orang kot luar, segala perkara mumkinun yang berlaku, qada qada. Satu hal pula nak hurang mumkinun tu. Lepas tu, segala perkara yang berlaku ni, semuanya adalah qada qada. Yang berlaku ni mumkinun. Gerak diam kita mumkinun. Hidup mati kita mumkinun. Nampak, dengar, semua tu dipanggil mumkinun. Mana kita sebut sekarang yang berlaku ni. Qada qada. Gitu je. Tak payah sebutlah mumkinun tu. Tanya pula jadi. Mumkinun. Mim kaf nun. Mumkinat. Itu banyak. Mumkinun. Kalau sebut kata mumkinun, kita kata mungkin. Itu min waw nge. Kaf ye nun, itu bahasa Malaysia. Min waw nge, kaf ye nun, itu bahasa Melayu kita. Ni mim kaf nun, ini bahasa Arab. Mastawa alaihi wujudu adamu. Perkara yang bersamaan oleh ada dan tiada. Ada akan boleh terima, tiada akan boleh terima. Perkara mumkinun tu perkara jaizun lah. Tu. Ni ayat kita. Kalau kita bicara hukum yang kenal, tak ada sebut mumkinun tu. Semua perkara yang berlaku baik ataupun jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dahulunya berhenti di pembicaraan perkara jahat. Berhenti di pembicaraan perkara jahat. Ada ni. Berhenti di pembicaraan perkara jahat. Pegangan kita tetap dah. Kekufuran seseorang, kemaksiatan seseorang, akhirnya dimasukkan ke neraka seseorang, Allah telah menentukan pada azal. Saat berlakunya kekufuran, saat berlakunya kemaksiatan, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita beriman adalah perbuatan Allah. Hati ini boleh beriman. Beriman dengan malaikah. Tak nak buktikan. Tapi hati kita beriman sungguh-sungguh. Percaya sepenuhnya. Tak ada mari syak di hati. Ya kedok malaikah ni. Tak. Hati beriman sepenuhnya. 100% jazam putuh. Tak ada mari di hati. Malaikah ni kemungkinan besar adalah, kemungkinan kecil mungkin tak ada. Sebab kita tak pernah pun tengok malaikat hak yang mencatat kebaikan baik, yang mencatat kebaikan dan kejahatan kanan kiri pun. Ke pernah sigung ke, masa selisih ke,
Berasa ada angin ke? Kalau berasa gitu, kita kata hatu dah lah. Tapi macam mana hati kita tu? Percaya malaikat, percaya sekadar mana? 90%? 90%? 100% kita percaya. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada alam barzah. Pergi kubur senyap je. Tak ada pun. Tapi macam mana hati kita percaya kepada barzah? 90%? 90%? Tak. Sepenuhnya kita percaya di hati kita ada barzah. Mari mana tu hati percaya? Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar. Yang Allah telah qadakkan pada azal. Sama juga hati orang kafir tu. Hati dia ingkar kepada Allah tu. Ianya adalah perbuatan Allah. Orang yang melakukan kemaksiatan. Gerak dia melakukan kemaksiatan. Ianya adalah perbuatan Allah. Qadar. Kudrah. Keesaan Allah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan. Jadi baik, jahat, qada, qadar. Ini pegangan. Ada percakapan. Tidak diharuskan. Haram. Menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkara jahat, perkara berdosa saja. Perkara yang huduh. Perkara yang tak comel. Walaupun tak berdosa sekalipun. Diharamkan sandar kepada qada dan qadar. Contohnya dia pemalas. Pemalas dia ni tidaklah dia tidak ada tanggungjawab apa-apa. Dia malas, dia orang bujang. Malas je dianya. Malas dia tu perkara yang buruk lah. Dia malas pun bukan kata tak semayang. Semayang. Tapi kerja buat pun tak. Tidur je kerja dia. Dosa ke tak? Dosa apa? Dia tak berdosa pun. Tapi perkara tu perkara yang buruk. Perkara tak comel. Kenapa kamu ni seorang malah? Nak kena gemak, qada-qadar. Hukumnya haram. Dia menyandarkan keburukan pada qada dan qadar. Itu adab. Adab ni. Apa-apa perkara dia buat kerja tu, kita tengok kok Allah. Okay. Dia buat kerja tu, kita tengok. Hak jenis. Hak jenis tak cermat tu. Selah-belah apa? Hak jenis tu lah gopuh ni. Kamu ni buat apa-apa pekerjaan, buat comel-comel, buat secara cermat. Awak dah buat kerja gini ni, tak jadi kerja buat kelang kabut gini. Nak kan lagi dah, peseng saya gitu. Allah qada dah pada azal. Hukumnya haram disandar ke kekurangan kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ni. Dah memang gitu tabiat dia. Apa-apa benda dia buat, gitulah cara kerja dianya. Tu dia kata tu, tapi saya gitu dah. Tuan qada dah gini, haram. Baik itu benda yang tak comel. Pada ni. Bukan kata hak berdosa. Hak tak comel pun haram sandar kepada qada qadar. Sehingga kan babi tu siapa buat? Babi tu siapa buat? Siapa buat apa lagi? Babi Allah lah yang buat. Makhluk Allah belaka kan? Orang tanya kita, babi siapa buat? Kita kena jawab, semua binatang yang ada, Allah buat. Makhluk Allah belaka. Jawab secara umum. Walaupun ditanya tuju kepada babi. Babi siapa buat? Dia tak tanya. Binatang siapa buat? Itu ditanya umum. Binatang siapa buat? Sekarang ni dia bukan tanya umum, dia tanya khas. Babi siapa buat? Haram kita jawab, babi itu Allah yang buat. Melainkan dalam majlis ilmu, nak cerita hukum hakam, nak cakap keluar, terserempak dengan babi. Kan orang bandar. Tak terserempak dengan babi, jangan duk suka. Orang bandar pun, babi duk main bertangga. Duk bandar, babi macam anak kambing. Bukan anak kambing, bapak kambing besar babinya. Duk main tepi tangga rumah. Bandar. Dia main tepi tangga rumah. Tersempak dengan babi. Allah babi ni. Siapa buat babi ni? Allah yang buat babi uduh gini. Yang dia cakap gitu tidak beradab. Tidak beradab. Walah babi mana ada salah. Babi tak ada hukum.
Memang tak ada hukum haram makan babi. Itu haram perbuatan kita. Babi tak ada hukum. Di hukum-hukum ni dia tidak kena kepada sesuatu perkara. Hukum ni kena kepada af'alul mukallafin. Perbuatan orang yang mukallaf baru ada hukum. Kalau kau tanya, TV apa hukum? Tadi nak jawab, TV apa hukum? TV tak ada hukum. Tengok TV, tengok tu perbuatan kita baru ada hukum. Adapun tanya TV, benda tak ada hukum. Perbuatan kita tu baru ada hukum. TV tak ada salah apa pun. Berlaku kematian, dia selimut ke TV. Lemah kawan tu. Dia selimut ke TV. Yang mati tu siang malam duk tengok drama je. Kadang-kadang nak maju surau belajar pun sayang tinggal drama. Dia mati tu buka drama panjang-panjang. Biar dengar sebelum masuk dalam kubur. Dia selimut ke TV. TV apa hukum? Tak ada hukum. Benda tak ada hukum. Perbuatan kita tu baru ada hukum. Babi tak ada hukum. Perbuatan makan babi baru ada hukum. Ada ni. Mana babi tu binatang yang huduh. Haram tersandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adab percakapan. Pegangan hak Tuhan belakalah. Jangan pula mudah-mudah. Belajar bab qada-qadar, buat salah, kamu ni apa ni? Belajar dah. Buat apa lagi benda Tuhan larang ni? Kita buat benda Tuhan larang ni qada-qadar juga. Haram hukumnya. Dosa besar menyandarkan keburukan kejahatan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pegangan tetaplah segala-gala yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar. Melainkan boleh juga disandarkan pada qada dan qadar kesalahan. Kesalahan yang telah bertaubah comel-comel dah, masih lagi diungkit cerita oleh orang. Maka hak itulah boleh disandar kepada qada dan qadar. Dulu belajarnya tidak. Sekarang baru belajar. Jadi nak faham satu-satu ilmu tu agak payah sikit. Bukan payah sangat, payah sikit. Tapi padanglah tuan uji payah. Sebab orang tua dia ada semangat. Kalau kita kata budak-budak, dia ilmu mudah dapat. Tapi budak-budak semangat dia kurang. Orang tua ilmu payah nak faham, payah nak dapat. Tapi Allah beri semangat lebih. Gitu je lah. Kan budak-budak kan. Kalau belajar apa-apa, mudah je budak-budak ni. Panggil apa ni? Gam, dia panggil gam tau. Otak dia kuat lagi. Tapi budak ni kena beri semangat. Budak ni kena beri semangat. Kena beri dorongan. Barulah dia jadi sungguh. Adapun kita orang tua ni, payah sikit lah. Sebab kita tua dah. Kurang dari sudut ni otak kita lemah sikit. Tapi lebih dari sudut semangat kita. Tapi kalau orang tua, otak pun tua, tapi semangat budak-budak, tak ada benda lah. Orang tua, otak tua lah. Sepatutnya semangat sebagai orang tua. Ni tak. Orang tua, otak tua, semangat budak-budak. Kan ada orang tua kan, perangai macam budak-budak dia ni. Itu gitulah. Orang tua perangai macam orang tua lah. Orang tua kena macam tu lah. Kena semangat tu lebih. Budak pesen dia nak bermain-main. Tapi oleh kerana budak tu cerdik, walaupun dia kuat bermain-main sekalipun, dia boleh faham, dia cemerlang sebab dia budak. Kita orang tua ni memang ada sedikit kepayahan. Tambahan pula kalau kita yang baru belajar ni, yang memang tidak ada asas. Tidak ada asas. Hak tak ada asas ni, tak ada asas sungguh kalau kau dulu. Asas macam mana? Asas fardu ain itulah. Dia belajar dah rekah-rekah dahulu. Asas-asas fardu ain. Orang tua dia ajar dah asas-asas fardu ain. Dia belajar di sekolah pun ada asas-asas fardu ain. Asas sahaja di sekolah ni. Lengkap. Selesai. Beres fardu ain. Separuh pun tak boleh. Tapi asas ada. Cukup.
Nak cukup fardu ain, banyak lagi yang tak cukup. Tapi asas ada ke tak? Asas ada lah. Dia nak belajar masa budak-budak tu, itu fardu ain lah tu. Tapi peringkat asas sangat. Ngapa rukun iman yang 6 perkara? Memanglah fardu ain. Tapi pembicaraan satu-satu rukun tidak diajar. Mengapa wujud kidam bakok? Betul lah. Tapi perincian wujud kena bakok. Ngapa rukun semayang 13 perkara? Perincian syarat dia. Hak dalam kitab Hidayatus Sibiang ni. Ni Hidayatus Sibiang ni. Pertunjuk bagi kanak-kanak asal makna. Diterjemah dengan pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Tengok dalam kitab Hidayatus Sibiang ni. Ambil faham molek ni. Dimulai dengan pembicaraan rukun sembahyang ada 13. Bilang 13. Ini hak budak-budak di sekolah. Kemudian perincian satu-satu rukun. Ada ajar di sekolah. Syarat takbir. Niat ada 4 martabat. Niat kosok saja, kosok dan ta'yun, kosok ta'aruk ta'yun, kosok ta'aruk ta'yun ta'yun nafsah. Ada tak ajar di sekolah? Sekolah rendah? Tak ada. Kalau menengah? Kalau menengah ada ke tak? Kosok ta'aruk ta'yun ada ke tak? Dan siapa yang jumpa orang tua, dia kata, ni baru pertama kali saya dengar perkataan kosok ta'aruk ta'yun. Baru dengar sekali baru perkataan. Ni tak tahulah. Dia ustaz sekolah. Ustaz sekolah menengah lah. Dia bidang syariah UKM. Dia mengajar kitab pekoh. Kita mengajar kapung lah. Sekolah dia mengajar buku sekolah. Kapung dia mengajar lah. Buku kapung lah. Mengajar bak semayang orang kapung ni. Dia pun ajar lah kosok ta'aruk ta'yun. Nak kata tersilap tak mungkin. Sebab 2 kali dengar di kelas yang lain-lain, huraian dia sama. Bukan tersalah. Kosok saja aku semayang. Ta'yun, ta'yin tu kan nyatakan nama semayang. Zuhur, asar. Ada. Ta'aruk, kosok ta'aruk. Ta'aruk, datangkan niat zuhur, asar, maghrib, isyak. Ta'yin, nyatakan bilangan rakaat. Kosok saja aku semayang, betul lah. Ta'aruk, kena datangkan niat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ta'yin, nyatakan berapa bilangan rakaat. Pada ni. Tu ustaz ngajar sekolah menengah tu. Dia belajar mana tak tahulah seumpama tu. Ta'aruk, datangkan niat fardu. Ta'yun, nyatakan nama semayang zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi. Mana ajar macam mana kita ada tu sebiang ni. Hak kosok saja. Kosok dan ta'yin 2. Kosok ta'aruk ta'yun 3 bahagian. Kosok ta'aruk ta'yun ta'yun nafsah 4. Ni ada sebiang kita. Kalau mana dia ni? Kalau rendah tak ada. Kalau menengah pun mungkin tak ada. Tak ni hak fardu ain. Ni hak permulaan ni. Sebab itulah kata di sekolah ada asas fardu ain. Tapi selesai beres luluh lengkap. Dok. Melainkan kalau dia belajar kot luar. Di sekolah-sekolah, mak ayah dia bawa pergi masjid surah. Ada biasa gitu. Maknanya hak sekolah dia belajar sekolah, hak masjid surah. Hak tu dia tahu bab ilmu. Kalau dah sekolah saja. Nak bicara bab syarat tapi tiada orang 21 syarat tak ada. Lepas tu nak bicara bab rukun berdiri, duduk, mengiring, melentang. Dahulu tu bicara bab wuduk, perincian. Wuduk tu macam mana perincian dia. Itu fardu ain. Macam kat sifat 20 lah. Hak dan kita ada tu sibiang ni. Dihuraikan. Sekolah tingkatan mana ada? Tak ada. Tapi dia ajar fardu ain ke tak? Memang fardu ain tapi peringkat asas sahaja. Pertengahan pun tak siapa.
Hak ni yang diakui oleh ustaz sendiri. Ustaz yang mengajar sendiri. Kalau menengah tu dia kata dia yang tambah pula pengisian. Dia yang tambah pengisian. Hak dalam buku teks tu, buku teks dia tambah pula bahagian dia. Sebab tak lengkap dia kata. Dan ustaz duk mengajar tu pula dia bukan mengajar saja. Dia sentiasa ikuti pengajian. Dia dengar FB, rakam dia dengar pula. Dia ngaji pula. Sebab apa dia kata, walaupun dia ustaz kalau mendengar, dia ada jurusan syariah apa semua, dia sini mengaku fardu ain dia tak lepas. Ada ni. Sebab tu kalau orang belajar sekolah masuk EU ke, orang ni dia semangat dia ngaji kat luar. Dia ngaji kat luar. Kalau dah kuliah, dia ngaji kat luar pula. Dia buat kuliah kat luar pula. Hak ni hak sekarang ni. Kadang-kadang di universiti dia jemput pula guru-guru mengajar kitab-kitab turah secara berkala apa semua untuk pelajar dia. Dia panggil pula ustaz-ustaz luar. Buat daurah ke buat apa ke di universiti. Sebab apa? Hak dalam tu tak cukup. Tapi universiti memang tak ajar fardu ain, dia ajar fardu kifayah. Ilmu hak ditakhasus tu fardu kifayah berlaku di universiti. Tapi pihak universiti ni dijemput pula orang luar mari bicara hak fardu ain je. Nah, ni. Jangan kita anggap kita pelajar dah sekolah betul ada asas fardu ain. Cuma nak ceritanya orang ada asas ni dia lebih mudah. Tapi kalau bagi orang tak ada asas di sekolah menengah biasa, kalau menengah orang putih pula, di bidang sains pula. Di sekolah putih bidang sains memanglah dia bahasa putih cair. Cakap Melayu telur. Ada dua pondok dulu. Ia dua pondok di balik mereka. Dia cakap Melayu macam apa tak tahulah. Telur dia cakap Melayu. Kadang-kadang budak-budak ni wak gurau je dengan dia cakap. Dia kata dah dia keluarga dia pun jenis orang putih lah. Bukan orang putih orang Melayu, tapi orang jenis standard. Duduk rumah tu cakap Melayu, cakap orang putih, cakap Melayu, cakap orang putih. Sekolah orang putih duduk mereka pula. Dia balik cakap Melayu tu. Nak kata pelak tak pelak, tapi sebutan dia tu. Orang senyum semua dengar dia cakap. Apa? Telur. Maknanya dia pasal bahasa orang putih. Kemudian dia pergi duduk pondok. Balik ngaji luar, dia duduk pondok. Ngaji macam kita semua ni. Ngaji kita je. Ni. Jadi kalau orang tak ada asas agama ni, tak ada sungguh. Payah sikit lah. Tapi payah pun orang tua. Dia ada semangat. Tapi kalau kebanyakan orang kita ni ada asas, tak ada payah mana lah. Macam ginilah contoh ngaji Quran. Dia ada asas dah ngaji Quran masa budak-budak. Tapi cuma dia berhenti setakat tu. Dia belajar Quran kemudian, dia lebih mudah dengan orang yang Allah lah main ngaji Quran tu berat sangat. Tapi dia ada kesungguhan dia lah walaupun dia lambat nak boleh pun. Sebab apa? Sebab dia tak ada asas. Hak main ngaji mudah-mudah tu, dia ada asas dah. Ni maknanya kita dalam bab ilmu agama ni kebanyakan ada asas-asas saja. Kena sungguh-sungguh lebih sikit sebab kita orang tua. Tapi bila kita ada sikit kepayahan, orang pun okey dah nak belajar ilmu agama. Contoh, nak belajar baca Quran, tua-tua baru nak kemah, memanglah payah. Bandak ni. Tapi dia belajar dah tak tinggal-tinggal. Dah okey lagi. Hak dahulu tak belajar. Dahulu saya tak belajar. Allah telah qadakkan pada azal. Dia boleh sandar kepada qada Allah. Sebab kesalahan dahulu, dia sudah bertaubat. Tapi orang masih lagi cerita kesalahan dahulu. Dia boleh sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nak kena semayang. Apa? Qadak semayang. Masa dulu banyak tinggal semayang. Dia qadak, masa dia banyak digunakan untuk qadak semayang. Itulah. Tua-tua baru semayang. Orang ukik juga. Dulu tak semayang. Saya dulu tak semayang. Qadak Allah dah. Itu tetap dah berlakunya. Dia dulu tinggal semayang. Sandar kepada qada Allah tinggal semayang. Sebab dia sudah bertaubat. Orang masa lagi duk cerita keburukan lampau dia. Boleh sandar kepada qada Allah. Itu sahaja. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim.
cerita berkaitan dengan ruh Nabi Adam AS berjumpa dengan ruh Nabi Musa AS. Tuan mati dah, tapi ruh tu masa lagi hidup. Ruh Nabi Adam jumpa dengan ruh Nabi Musa AS. Nabi Musa pun tanyalah, Nabi Adam makan buah khuldi. Dah turun ke bumi ni kerana makan buah khuldi. Nabi Musa kata Nabi Adam, anta abul bashar allazi kunta sababan li ikhraji auladika minan nar bi aklika minas syajarah. Engkau ni bapa manusia yang adalah engkau menjadi sebab terkeluarnya anak cucu engkau daripada syurga dengan sebab engkau makan daripada satu pohon tu. Tu Nabi Musa AS. Jadi Nabi Adam pun panjang jawapan dia. Di hujung Nabi Adam kata, asalumuni ala amrin qad qadarullahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Bi arba'ina sanah. Dia dalam kitab Tuhfatul Murid. Masa saya mengaji dahulu, tak terperasan lah, ada baiki, tak terperasan. Yelah kita belajar ni kadang-kadang terkhoyar tau. Terkhoyar, tak sedar. Yelah kadang-kadang Tok Guru ni dibaca, kadang-kadang cetakan lain, kita pakai cetakan lain. Terkadang Tok Guru ni tak perasan, cetakan kita tu ada salah. Gitulah, kita tak perasan. Kita tulis lain, Tok Guru baca lain. Kalau tu pasal tanya, apa baca gitu? Kita baru nyata salah. Jadi dalam Tuhfatul Murid tu, bi arba'ina alfasanah. 40,000 tahun. Tapi dalam kitab makhtutah, tulisan tangan tu, bi arba'ina sanah. 40 tahun. Bukan 40,000 tahun. Saya mengajar lama sebut 40,000 tahun tu. Orang tegur kemudian, dia kata 40 tahun. Masa saya belajar dahulu tu, tak ada, saya tak perasan. Di situ ada salah cetakan. Adakah, kata Nabi Adam AS, engkau cela akan daku? Ini kesalahan makan daripada pokok ni. Atas perkara qad qadarahullahu alayya, yang telah menetap pada aku qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah, sebelum bahawa menjadi oleh akan daku 40 tahun. Makna apa ni? Tuan-tuan tak dah ni. Engkau nak cela apa? Ada ni. Itu kesalahan. Macam mana sandar kepada takdir Allah? Sebab Nabi Adam sudah bertaubat. Kenapa masih nak mempersoalkan? Lepas Nabi Adam jawab seumpama tu, sabda Nabi SAW, fahajja Adamu Musa bil hujjah. Fahajja Adamu Musa, maka telah mengalah oleh Nabi Adam akan Nabi Musa. Senyap Nabi Musa AS. Sebelum Allah menjadikan akan daku 40 tahun. 40 tahun ni ada pandangan ulama, ini bukan azali. Sebab 40 tahun sebelum Allah jadikan daku. Bukan azali lah. Ni hak mana ni? Maka setengah ulama menyatakan 40 tahun tu daripada firman Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah tu. Sesungguhnya aku nak jadikan pada bumi ni satu khalifah. 40 tahun dari firman Allah sampailah kepada Allah Ta'ala meniupkan roh kepada Nabi Adam AS. Itu 40 tahun. Ada setengah menyatakan bahawa 40 tahun ni daripada permulaan catatan Luh Mahfuz sampailah kepada Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam 40 tahun. Tapi bukan azali lah ni, sebab 40 tahun sebelum Allah Ta'ala jadikan akan daku, kata Nabi Adam AS. Saya mengatakan 40 tahun tu daripada catatan Luh Mahfuz sampailah kepada Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS.
Adapun kalau hak azali hak tak ada lah 40 tahun tu, 40,000 tahun pun tak ada, 40 bilion tahun pun tak ada, sebab dia tidak ada permulaan ketentuan azali. 40 tahun ni daripada permulaan catatan Lauh Mahfuz sehinggalah kepada dijadikan Nabi Adam AS. Cuma nak cerita dalam hadis ni, Nabi Adam salam menyandarkan makan pada satu pokok tu yang menyebabkan terkeluar dari syurga Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah, ketetapan daripada Allah. Boleh sandar ke kesalahan pada takdir Allah, boleh sandar apabila dipersoalkan kemudian dalam keadaan telah bertaubah. Terpaham situ. Elok cerca saja, elok kata-kata orang. Orang soal lama-lama boleh sandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada tu, haram kita menyandarkan kejahatan, keburukan, kesalahan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Macam contoh beginilah, berlaku kemalangan. Kenapa berlaku kemalangan? Sebab dia bawa laju, sebab dia bawa mengantuk, contohnya. Itu semua adalah kesalahan manusia, kesilapan manusia yang hakikinya qada qadar. Maka kemalangan yang berpunca daripada kesalahan manusia tidak boleh disandarkan kepada qada dan qadar. Sebagai contoh, pernah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlakunya kenaikan harga barang. Maka sahabat pun minta Nabi SAW kawal. Nabi SAW sandar kepada qada Allah Subhanahu wa taala, sebab kenaikan harga barang tu berpunca dari banyak faktor dia. Barang kurang, kos pengangkutan tu jauh, perjalanan macam-macam halangan ada. Jadi kos tu meningkat, maka berlakulah kenaikan harga barang. Nabi sandar kepada qada Allah. Boleh, sebab bukan berpunca dari kejahatan manusia. Kalau berlaku kenaikan harga barang kerana kejahatan manusia. Kenapa? Kerana ditinggikan cukai. Kenapa ditinggikan cukai? Sebab duit kerajaan untuk mencukupkan duit kerajaan. Kenapa duit kerajaan tak cukup lagi? Sebab banyak ketirisan. Banyak ketirisan, faham tak? Oh tu faham tak? Tiri ni. Tiri hujang tu lah. Hujang kan tiri. Banyak ketirisan. Banyak duit yang hilang dengan cara yang tak betul. Maka untuk menampung kos kerajaan, dinaikkan cukai, berlakulah kenaikan harga barang. Punca daripada mana? Daripada kejahatan manusia. Haram sandar kepada qada dan qadar Allah. Kenaikan harga barang memang qada qadar. Punca. Punca. Tambahan pula di negara kita ni, apa benda tak ada. Semua ada belaka. Zaman dulu nak biji, Malaysia yang terbanyak di dunia. Nak besi, Malaysia yang terbanyak di dunia. Nak apa sawit nak getah, Malaysia lah ranking hak tinggi di dunia. Tiba-tiba di Malaysia minyak pun ada, serba-serbi ada. Apa benda tak ada di Malaysia? Rakyat. Kalau dulu 20 juta, lain 30 dah. 20 juta, 30 juta. Bandar New York 30 juta dah. Bandar Tokyo 30 juta dah. Bandar dia saja tu. Kita satu Malaysia ni hanya 20-30 juta je. Dia orang ni satu bandar tu. Puluh-puluh juta dah. Kita satu negara yang sumber segala-galanya ada. Dan tidak ada bencana alam. Tidak ada gunung berapi. Tak ada. Gempa bumi tidak ada. Tak ada ni. Tidak ada peperangan aman damai. Rakyat sikit, sumber banyak. Kemana pergi? Akhirnya, untuk mencukupkan duit kerajaan, angkat, naik cukai, harga jadi harga barang jadi tinggi. Kenaikan harga barang tidak boleh sandar pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sebab itu mari daripada kejahatan manusia. Apa ada ni? 30 juta je kat Malaysia ni. Jakarta saja berapa puluh juta? 10 juta dah. Jakarta. Berapa juta? Tak ada orang yang tahu. Bukan 10 juta. Ke berapa juta? Bandar dia saja. Dari rakyat dia 200 juta kan rakyat Indonesia. Kan dia rakyat dia 200 juta. Bandar Jakarta tu.
Ni kita satu Malaysia. 30 juta je. Dalam semua benda ada. Dulu kan biji, besi, semua Malaysia. Kemudian getah, kelapa sawit, Malaysia. Tuan rezeki pula dengan minyak. Ada macam-macam sumber bumi di Malaysia ni. Habis korek tu. Kan Malaysia kan? Pasir. Apa? Silika. Silika apa enggak? Awak cermin tu. Dikatakan yang terbaik di dunia. Ada di Malaysia. Apa benda tak ada di Malaysia? Lengkap. Bala bencana tak ada. Kan ada gunung berapi di Malaysia? Tak ada. Gempa bumi tak ada. Kena taufan hak pelik-pelik macam negara lain tak ada. Hak banjir setahun sekali tu hak tu biasa je lah tu. Tak ada musibah yang besar tak ada. Aman damai. Duk cerita bak parik jalan raya baik kiri rumah, parik jalan raya baik kiri rumah, tukar atap. Macam fahamlah. Kenapa jadi seumpama tu? Kenapa jadi berlaku naikkan barang begini? Itu berpunca daripada kecuaian, kelemahan, kegagalan manusia. Maka haram disandarkan kenaikan barang pada qada dan qadar. Itu hari pernah timbul isu kan? Pernah timbul isu. Disandarkan kenaikan harga barang kepada takdir Allah. Ingat tak dahulu? Timbul isu kenaikan harga barang, takdir Allah. Ini orang doktor bidang agama. Dibantah pula oleh doktor bidang agama yang lain pula. Mana ada takdir Allah? Akhirnya tuduh menuduh, kamu Qadariyah, kamu Jabariyah. Lepas tu ada orang agama lain pula, tumpang sekaki. Ni kata begini, ni kata begini, ni kata begini. Ia menyandarkan kenaikan agama takdir Allah disandar kepada hak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadilah. Hadis sahih Bukhari berkaitan dengan Nabi sandarkan kenaikan harga barang pada masa Nabi kepada takdir Allah. Dia letak pada hadis tu. Ia menyandarkan kenaikan harga takdir Allah. Tapi ada orang agama lain bantah. Kamu ni Jabariyah. Hak ni pun bantah balik. Kamu Qadariyah. Dia bala. Lepas tu orang agama yang lain ada yang tumpang sekaki. Lepas tu orang yang ada autoriti, kenapa tak keluarkan kenyataan yang jelas? Orang ada autoriti, mufti saja belah-belah orang, takkan biarkan benda akidah jadi satu isu yang besar, yang mana masyarakat awam ni hak mana betul ni sebenarnya. Keluar ini bab pegangan. Kalau bab pekoh cepat sangat. Tak baguslah bab pekoh tu. Tapi bab pegangan, mana orang yang ada autoriti? Akhirnya isu tu jadi hilang begitu sahaja. Mana yang betul, mana yang salah. Kenaikan harga barang takdir Allah, betul ke salah? Tidak boleh sandar pada takdir Allah, betul ke salah? Sehingga kan, ni kau berat lagi. Orang yang mengaku ahli sunnah jamaah, dia keluarkan kenyataan, dia kata, orang bukan Islam pun dia kata, peniaga-peniaga bukan Islam pun mengetahui bahawa kenaikan harga barang bukan takdir Tuhan. Dia cokeh. Dia macam mana? Dia bang. Cokeh. Bokeh humbi. Cokeh humbi. Pada cokeh humbi, cokeh rukun iman yang ke-6. Dia kata, peniaga yang bukan Islam pun tahu bahawa kenaikan harga barang bukan takdir Tuhan. Ni dia ambil orang bukan Islam. Bagi dia mana apa? Kenaikan harga barang bukan takdir Tuhannya. Ada ni. Ada pula yang kata, kalau gitu kok, kenaikan harga barang takdir Allah, nanti naik ke mahkamah seseorang yang bunuh orang, bila Tok Hakim tanya dia, kenapa kamu membunuh? Dia pun jawab, takdir Allah. Jadi maksud orang yang kata ni, kenaikan harga barang bukan takdir Allah, bunuh orang bukan takdir Allah. Kalau gitu juga sedap. Kenaikan harga barang takdir Allah.
Jadi kalau di mahkamah orang bunuh orang, kenapa kamu bunuh orang? Takdir Allah. Tak hakim pun dah nak hukum dah lah sebab takdir Allah. Gitu. Mana dia menafikan kenaikan agama takdir Allah, dia menafikan bunuh orang tu takdir Allah. Tapi isu tu senyap kemudian. Tak ada. Pada simple sahaja. Kenaikan harga barang, takdir Allah. Tapi boleh tak sandar pada takdir Allah? Tengok apa punca kenaikan harga barang. Punca daripada faktor yang tidak berkait dengan kelemahan manusia, kecuaian manusia, kejahatan manusia, boleh sandar pada takdir Allah. Kalau punca daripada kejahatan manusia, kecuaian manusia, kelemahan manusia, maka dia haramkan sandar pada takdir Allah. Itu sahaja. Bab takdir, tak cakap dah tu. Itu rukun iman yang ke-6. Itu rukun iman yang ke-6. Tak cakap dah. Kenaikan ke barang, qada, pegangan. Tapi kalau gitu kau boleh sandar kepada Allah. Tengoklah apa punca kenaikan harga barang. Ada ni. Kalau punca daripada kelemahan manusia, tak boleh sandar kepada takdir Allah. Haram hukum dia. Ni hak jenis peseng dinafikan perkara jahat, dinafikan perkara tu takdir Allah. Ada peseng pula sandar kepada takdir Allah. Dia salah. Apabila comel-comel siap runtuh, baru-baru runtuh. Kalau runtuh tu kerana gempa bumi tu lain cerita. Tak ada gempa bumi, baru-baru runtuh. Yang ni menyalahkan yang ni menyalahkan yang ni. Pada ni. Pada masa siap tu, dapat serah sebelum sampai masa. Gemilang, terbilanglah jawapan dia. Sebab boleh siap sebelum sampai masa. Runtuh, dah kata temberang pula. Runtuh Allah Ta'ala. Runtuh Allah Ta'ala. Siap molek akulah. Runtuh Allah. Ni. Ni satu peseng. Tang siap tu kan. Mainlah. Go. Dia. Bila runtuh. Ni kata. Akhirnya. Nak macam mana lagi dah. Takdir Tuhan. Runtuh-runtuh lah kita lemah. Tang siap molek. Tak ada takdir Tuhan. Dia semata-mata. Runtuh takdir Tuhan. Runtuh berpunca daripada apa? Kenapa runtuh? Sebab pakat kekoh. Pandai kekoh? Kekoh tiang, kekoh besi. Fahamlah kekoh ni. Kekoh bajet dia tu lah. Ni kekoh. Akhirnya dikurangkan kos dia. Dicari bahan yang tak comel. Akhirnya runtuh. Sebab mu pakat kekoh. Tapi disandar Allah yang mentakdirkan runtuh. Hukumnya haram, dosa besar. Pada ni. Tapi orang agama mana? Orang agama mana? Benda yang pelik berlaku, yang luar biasa berlaku, yang tak berlaku tempat lain, berlaku tempat kita, memalukan. Runtuh, memalukan. Takdir Tuhan. Butuh Tuhan tu. Hak molek bukan dia. Ni. Tapi bila menyandarkan, hak tadi satu hal. Hak menafikan kenaikan takdir Allah, ada satu golongan. Hak ni takdir Allah lah runtuh tu. Jadi sandarkan pada takdir Allah. Itu perkara yang berpunca dari kejahatan manusia. Haram sandar kepada qada. Tapi peranan orang yang ada autoriti dibiarkan sahaja. Menyandarkan perkara yang buruk pada takdir hukumnya haram dosa besar, dibiarkan sahaja. Pegangan tetap. Tapi ada percakapan kena jaga molek. Kemudian apabila perkara baik qada qadar, perkara jahat qada qadar, pegangan ahli sunnah jemaah, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Pada tidak berlaziman, ini iklan untuk minggu depan. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman.
Ada perkara yang Allah qadakkan serta Allah redha. Ada perkara yang Allah qadakkan tetapi Allah tidak redha. Kalau Allah tidak redha, kenapa Allah qadakkan? Jangan tanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Allah qadakkan serta Allah redha, kita mudah nampak. Allah qadakkan satu-satu perkara tapi bukan Allah redha. Allah tak redha tapi Allah qadakkan. Pelik rasanya. Tak jadi lagi lah tu pemahaman kita. Kalau Mu'tazilah, Allah qada, Allah redha. Allah tak redha, Allah tak qada. Tu baru nyakut rasanya. Allah yang qadakkan, Allah redha lah. Allah tak redha perkara ni, maka Allah tidak qadakkan. Kenapa Allah qadakkan perkara tidak redha? Kalau hak Mu'tazilah ni kita rasa hak ni yang mana? Magnet. Kita pergi situ bagian kitanya. Maknanya kita tak selesai juga. Walaupun kita bicara hak perkara jahat ni berapa minggu, berapa bulan dah. Kita ahli sunnah. Baik qada Allah, jahat qada Allah. Maka hak baik Allah qada serta Allah redha. Hak jahat, kufur dan maksiat Allah qada, tapi Allah tak redha hamba yang kufur. Allah tak redha hamba yang melakukan maksiat, tapi kekufuran dan kemaksiatan qada Allah. Allah qada serta Allah tidak redha. Ini ahli sunnah. Mana bicara bab qada dan redha Allah tu tidak berlaziman, hanya kesinambungan. Ada kesinambungan. Ayat sedap tu kan, ada lagu tu kan. Kesinambungan tu. Kesinambungan daripada pembicaraan rukun keenam, baik jahat qada Allah. Maka timbullah satu pegangan kitanya, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ada Allah qada serta redha, hak baik. Ada Allah qada tapi Allah tak redha, hak jahat, kufur dan maksiat. Kesinambungan daripada kita bicara hak perkara baik jahat qada Allah ni. Kalau mari pula kepada qada redha tidak berlaziman, kita jadi macam keliru pula. Mana kita tak lepas lagi. Kalau Mu'tazilah bagus sedap. Allah qada, Allah redha, Allah tak redha, Allah tak qada. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah hak baik je Allah qadakan, iman dan taat. Hak jahat, kufur dan maksiat Allah tak redha, maka Allah tak qada. Itu Mu'tazilah. Pada ni. Kenapa Allah qadakan barang yang Allah tidak redha? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi ditanyalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berpegang di akidah qada Allah ada hikmah. Tidak. Qada Allah ada kebijaksanaan. Allah qada perkara jahat, kufur dan maksiat. Kita wajib berpegang ada hikmah. Apa hikmah? Allah qadakan manusia kufur. Apa hikmah? Allah qadakan manusia melakukan kemaksiatan. Akhirnya Allah letak dalam neraka dan neraka. Apa hikmah? Hikmah adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu je. Cuma kita berpegang qada Allah, walaupun qada yang jahat sekalipun ada hikmah belaka, tidak sia-sia. Dalam bab ni pun panjang kadang-kadang. Dia akan mari pelik pula rasanya. Pelik kenapa? Allah qada, Allah tak redha. Allah tak redha, tak qada lah. Dia jadi apa? Jadi hak perkara baik jahat qada Allah tu cuma didengar di telinga je. Dia faham sikit, tak faham sebenarnya. Faham tak ni? Kalau faham sebenar, kalau baik jahat qada Allah, redha Allah, suka Allah, takkan samalah. Sebab baik, iman dan taat, Allah qada serta Allah redha. Hak jahat, kufur dan maksiat, Allah qada, pasti Allah tak redha. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah qadakan? Jadi jangan tanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Di kita ahli sunnah, qada, redha Allah tidak berlaziman. Mu'tazilah, apa yang Allah qadakan Allah redha, apa yang Allah tidak redha pasti Allah tidak qadakan. Sebab Mu'tazilah berpegang perkara baik saja qada Allah, perkara jahat bukan datang daripada qada Allah. Wallahu a'lam. Panjang tu ilmu rupang tu. Ni kitab
Hidayatus Sibyan, muka surat 19, baris yang ke-7 daripada atas. Baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedelapan daripada 8 syarat bagi rukun sujud. Wajib tamakninah padanya pada sujud. Wajib tamakninah padanya pada sujud. Di sini diletak tamakninah tu sebagai syarat. Tamakninah sebagai syarat. Dia tamakninah ni dalam rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud ni, ada setengah pandangan tamakninah adalah rukun sembahyang. Dan ada setengah pandangan tamakninah bukan rukun sembahyang, tetapi tamakninah adalah syarat bagi rukun sembahyang. Ada ni. Ada kata rukun, ada kata syarat tamakninah ni. Jadi sini ni syarat yang ke-8 tamakninah ni. Dia rukun ke syarat ke sama-sama je lah. Nak sah mesti kena lengkap rukun, nak sah mesti kena lengkap syarat. Cuma atas pandangan yang masyhur kitanya tamakninah rukun. Cuma dalam kitab Hidayatus Sibyan ni rukun 13. Di dalam rukun 13 tidak ada tamakninah. Perasan tak? Dia rukun 13 dahulu, dia tidak ada tamakninah. Tidak ada nombor untuk tamakninah. Jadi rukun tamakninah ni dia tak ada langsung. Di musa 15 dahulu kan. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Pertamanya niat dengan hati, keduanya takbiratul ihram, ketiganya berdiri betul, keempatnya membaca Fatihah, kelimanya rakaat. Rakaat je. Tak ada serta, tak pernah tak ada. Kelima, keenamnya i'tidal, tak ada i'tidal serta tamakninah. Ketujuhnya sujud, kedelapannya duduk antara sujud. Dia tak letak pun nama tamakninah pada rukun 13 ni. Tiba-tiba pada pembicaraan syarat baru didatangkan tamakninah. Dia biasanya kita walaupun dalam rukun 13 tidak ada nombor untuk tamakninah, tetapi rukun tamakninah dia letak seiring dengan rukun rakaat. Rakaat serta tamakninah. I'tidal serta tamakninah. Sujud 2 kali serta tamakninah. Duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Itu biasa dalam kitab. Tamakninah rukun, tapi dia letak seiring sahaja dengan rukun rakaat, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Ia tak letak nombor suku. Itu 13. Tapi tamakninahnya rukun. Ada kita ada tu Sibyan ni. Di rukun 13 hak musa 15 tu tak ada pun perkataan tamakninah. Tak ada perkataan tamakninah. Dia letak tamakninah pada syarat. Dia ulama beri pandangan. Sebab itulah kita masyhurnya rukun 13 lah. Kalau kita jumpa rukun 14, rukun 17, tak sedap pening lah. Allah rukun 14, kurang 1 kita 13 je. Rukun 17, 13, 17. Tak ada 4 tu. Tak ada satu rukun, tak ada sembahyang. Macam mana kita belajar ni, berhenti setakat 13. Ada kitab 14, ada kitab 17. Dan kitab Fathul Mu'in 14. Dia letak 1 tu untuk tamakninah. Yang kelima rakaat. Yang keenam
i'tidal. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Yang ke-8, duduk atau sujud. Yang ke-9, tamakninah pada 4 tempat. Dia letak 1 nombor. Yang ke-9, tamakninah pada rokok, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Ia bubuh senombor. Jadi 14. Ada ni. Yang ke-5 rokok tidak sebut tamakninah. Yang ke-6 i'tidal, yang ke-7 sujud, yang ke-8 duduk ada sujud, yang ke-9 tamakninah pada 4 tempat. Jadi 14. Ada kitab jadi 17. Oh, ni banyak 17. Macam mana? Yang ke-5 rokok, yang ke-6 tamakninah dalam rokok. Yang ke-7 i'tidal, yang ke-8 tamakninah dalam i'tidal, yang ke-9 sujud, yang ke-10 tamakninah dalam sujud, yang ke-11 duduk antara sujud, yang ke-12 tamakninah dalam duduk antara sujud. Pada ni. Yang ke-13 duduk tasyahud akhir, yang ke-14 tasyahud akhir, yang ke-15 selawat, yang ke-16 salam, yang ke-17 tertib. 17. Apa nampak banyak pahala? Dah 17. 17. Hak tu je. Hak 13 tu je. Hak 13 tu lah. Cuma 13 ni, yang ke-5 rokok serta tamakninah. Yang ke-6 i'tidal serta tamakninah. Jadi tamakninah ni rukun. Tapi tak ada nombor untuk dia. Itu pakai tupang gitu je. Nak tupang pada hukum rokok, tumpang pada hukum i'tidal. Tapi masyhur kita 13 lah. Kalau 14 tu sekurang-kurang 14. Bubuh juga senombor. Tamakninah pada 4 tempat. Kenapa? Ada tempat. Ada nombor 1 rukun untuk dia. Tapi nak nampak banyak lagi nya, hak rukun 17. Kerana ada kita masyhur rukun 13. Tapi tamakninah tu rukun atau bersyarat? Ulama berbeza pandangan. Di sini bicara tamakninah tu syarat sujud yang ke-8. Syarat yang ke-8 wajib tamakninah padanya pada sujud. Tamakninah ni diam sekadar subhanallah. Diam sekalian anggota yang kasar, anggota yang besar. Dia kalau rokok 1, sujud 1. Untuk dapat tamakninah dalam rokok dan sujud dia mudah. Sebab rokok ni dia terus diam. Rokok letak tangan atas lutut senyap. Sujud sama juga. Sujud ni letak dahi latar 7 anggota yang lain, lepas tu senyap lah, tak bergerak dah. Maka terhasillah rukun tamakninah. Sebab dia berhenti, dia diam sekali anggota kadar masa subhanallah. Bukan kata subhanallah. Adalah dia mengajar macam mana pun tak tahulah. Confident pula. Orang kita semayang ni banyak tak sah semayang. Sebab tak ada tamakninah. Kenapa tak ada tamakninah? Sebab tak kata subhanallah dulu. Rokok subhanallah azim wa bihamdi. I'tidal rabbana lakal hamd. Sujud subhanallah a'la wa bihamdi. Duduk ada sujud rabbi firli warhamni. Kita kata subhanallah. Tak ada tamakninah dia kata, tak sah semayang. Bukan kata subhanallah. Diam qada masa subhanallah. Dia suka kata dulu, rokok, subhanallah, subhanallahil azim, wa bihamdi, nak kena gitu. Manakala sujud kok, letak dahi latar, subhanallah. Dapat tamakninah. Barulah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Barulah kita baca benda sunat. Kena buat wajib dulu. Kena dapat tamakninah dulu. Kena kata subhanallah sekali. Barulah dapat tamakninah. Sujud subhana rabbiyal a'la. Tak kata subhanallah, tak ada tamakninah, tak sah rukun sujud. Kata boleh pula ajar gitu. Confident pula.
Dia tamak-ninah ni diam sekadar masa subhanallah. Bukan baca subhanallah. Tapi dalam sujud ni mudah. Sebab dia letak dahilata, kena bumi 7 anggota, maka anggota yang kasar, anggota yang besar, diam dah lah, dapat tamak-ninah. Hak dahulu yang kita bicara dahulu, peringatan dahulunya, hak tamak-ninah dalam i'tidal. Itu nak kena jaga. Tamak-ninah i'tidal nak kena jaga sebab kita sami Allahu liman hamidah, kita angkat tangan sunat hay'ah, maka tangan tu anggota yang besar. Bila angkat tangan, turun tangan, selagi tangan tu tidak diam, maka belum dapat lagi tamak-ninah. Walaupun kita i'tidal tu tegak pun lama dah, selesai dah baca Rabbana lakal ham apa semua, tapi tangan belum berhenti, belum lagi dapat tamak-ninah. Sebab tangan ni anggota besar. Mana dia tangan sapa pinggang, di pinggang tak? Sapa betisak, dia pun turun sujud lalu dah. Dia tidak diam sekadar subhanallah. Maka tak ada tamak-ninah. Dalam i'tidal lah yang nak kena jaga. Kalau hari Jumaat, orang kan mari lambat-lambat di semai sunat qabliyah Jumaat kan. Di semai sunat bagi mari lambat. Hak ni banyak ah. Sebab tu khatib sedang berkhutbah, dia nak mempercepatkan solat dia. Memang dia kena mempercepatkan solat sebab khatib sedang berkhutbah. Bila nak mempercepatkan solat, dalam i'tidal tak ada tamak-ninah. Dah ni pernah berlaku lah. Pernah berlaku. Dia tu khatib ni, dia disunatkan masuk masjid tu lewat. Dia masuk masjid, lepas tu dia pun baca khutbah lah. Bukan masuk masjid awal-awal macam awal lain. Dia tu imam ni kan, dia afdalnya siapa di masjid terus iqamah dia jadi imam. Terbaru-baru lah. Tu imam tu ada bang apa? Ni tu imam mari awal-awal duk bersembang di luar sambil-sambil isap rokok. Lepas tu balah dulu dengan anak makmum kelehing begitu begini. Lepas tu nak dia tu imam. Anak makmum ni gerang aku di balah dia tadi dah habis lagi ni. Jadi tu imam lah pula dia ni. Dia tu imam mari awal-awal. Mari awal duk bersembang pula luar. Dia tak. Tu imam dia sapa iqamah. Tu semayang. Barulah ada dia punya hebat dia. Tak ada ni. Nabi SAW kalau dah ada bilik Nabi SAW, nampak je Nabi isyarat pada iqamah, ni Bilal iqamah, Nabi terus jadi imam. Nabi tak semaya qabliyah, kalau di dalam masjid. Semua dalam bilik Nabi dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi afdal dia gitu. Jadi ada satu tempat, maknanya orang selesai semayang qabliyah belaka, tu imam baru keluar. Dia pun semayang qabliyah Jumaat. Berserta dengan tahiyatul masjid. Orang lain sudah main belaka dah. Jadi di semai seorang depan tu. Main seorang. Tak ada tamak-ninah di dalam i'tidal. Tak ada. Cepat. Tangan tak berhenti, terus turun pada sujud. Tak ada tamak-ninah. Alhamdulillah ada orang tegur. Tegur lepas tu okey lah. Perkara tu perkara khilafiyah. Memang perkara tu khilafiyah, tetapi orang berkenaan buat perkara tu, orang duduk perhati tengok ni bukan tahu pun khilafiyah ke tidak khilafiyah. Pada khilafiyah ni ulama berbeza pandangan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri kita Al-Anwar, kalau semayang tu semayang sunat, dan mazhab Syafi'i ni pandangan dhaif. Tak mana dalam i'tidal, tak mana dalam duduk sujud tidak ada rukun di situ. Bahkan kalau semayang sunat, pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, tidak ada rukun i'tidal. Tidak ada rukun duduk antara dua sujud. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i sebab semayang sunat ni nak cepat, nak banyak. Nak cepat, nak banyak. Jadi i'tidal bukan rukun. Duduk antara sujud bukan rukun. Sebagaimana qiyam, berdiri pada semayang sunat bukan rukun. Itu kita maklumlah. Kan berdiri menjadi rukun ni pada semayang fardu je. Pada semayang sunat berdiri tidak menjadi rukun. Pada semayang sunat berdiri tidak menjadi rukun. Itu betul. Pandangan dhaif ni
Berdiri tak ada bukan pada sembahyang sunat bukan rukun. Iktidal pun bukan rukun, duduk antara sujud pun bukan rukun. Jadi tak ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Tak ada tamak ni dalam iktidal. Tak ada iktidal pun tak apa. Kalau sembahyang fardu tak boleh. Melainkan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sembahyang fardu pun iktidal bukan rukun. Sembahyang fardu pun duduk antara sujud bukan rukun. Lepas tu kalau pergi Mekah, dia tengok orang ni bangkit daripada rokok, bangkit tak berdiri molek pun, tunggu sujud dah. Sebab dia tidak ada iktidal. Sujud yang pertama dia angkat kepala daripada lantai. Sujud yang pertama dia angkat. Tak ada duduk molek pun lagi. Terus sujud yang kedua. Dia memang tidak ada duduk antara sujud. Dia tidak ada. Cuma untuk jadi dua sujud, dia kena angkatlah kepala dalam lantai. Kalau dah angkat, tak akan jadi dua. Sujud dua kali kan. Kalau tak angkat kepala daripada lantai, jadi tak dua sujud? Tak lah. Maka dia pun angkat tu pun sujud yang kedua. Duduk bila? Dia tak duduk antara sujud. Mazhab Hanafi memang bukan rukun walaupun sembahyang fardu sekalipun. Maknanya kalau kita tengok orang sembahyang sunat, iktidal, tak ada tamak ninah, tak apalah. Kita tak ambil tahu pun tak apa, sebab itu khilaf. Tapi hak tadi tu orang berkenaan, dia kena tegur. Sebab orang ramai tengok, apa dia ni? Iktidal tak ada tamak ninah ni. Dia iktidal tu lama juga dia beri tegak, tapi tangan tu Sami Allahu liman hamidah, kan tangan bergerak tu kan. Jadi tangan letak je bawah, tak sempat berhenti sekadar subhanallah. Qada masa subhanallah ni 2 saat. 2 saat ke? Tak sampai 2 saat dah. Sesaat setengah je berada dah. Biarlah kira sesaat setengah pun. Nak kira mana? Sesaat setengah. Kalau sesaat, tak pernah sabar. Qada subhanallah. 2 saat. Sesaat lah. Sesaat setengah gitulah. Sekejap sangat je nak dapat qada tamaninah ni. Tapi kok mana pun tangan hok angkat tu kena diam dulu. Tangan berhenti terus sujud. Mana ada tamaninah di dalam iktidal. Ini nak cermat lah. Mana kalau betul lah nak cepat, tak usah angkat tangan lah. Bila tidak angkat tangan, Sami Allahu liman hamidah. Dapat tamaninah sekejap je. Tapi rugilah kalau tidak angkat tangan sunat hay'ah. Bila angkat tangan, kena berhenti molek-molek dulu. Dapat qada subhanallah, dapat qada tamakninah. Sama juga dengan duduk antara sujud. Ada orang ni jarang lah. Tapi dia duduk antara sujud, dia letak tangan ni di pangkal paha, lepas tu dia perlahan tangan tu bergerak sampai ke lutut, dia pun terus sujud yang kedua. Apa ni dia buat tak tahulah, dia urut paha barangkali. Ada, sebenarnya terpandang. Ya, dia urut ke paha tu apa? Dia bangkit dari sujud yang pertama. Duduk sujud, dia letak tangan di pangkal paha, tangan tu bergerak sampai di lutut, dia pun sujud yang kedua. Tangan tu bergerak tu. Belum dapat tamakninah. Tapi ni jarang lah, tapi sebenarnya terpandang. Tak apalah, tahulah apa benda dia buat. Tu kata mungkin dia urut paha dia, lengoh ke apa, tak tahulah. Tapi orang nak kena jaga sungguhnya, tamakninah di dalam iktidal. Adapun tamakninah dalam rokok, tamakninah dalam sujud ni, dia mudah dapat. Sebab apa? Sebab dia rokok senyap lalu dah. Tangan duduk atas kepala lutut senyap dah. Sama juga dengan sujud. Letak dahi latar, 7 anggota diam dah. Dapatlah tamakninah. Qada subhanallah. Tamakninah qada subhanallah. Hak ni hak bicara, hak kalau kita orang masbuk tu. Orang masbuk, imam rokok, dia rokok, sama-sama rokok, sama-sama imam sedang rokok, kena dapat qada masa tamakninah. Ni tamakninah. Makmum muafiq, imam iktidal pun tak apa lagi, dia rokok lah seorang diri kalau makmum tu muafiq. Tapi kalau makmum masbuk, imam rokok, makmum masbuk wajib rokok serta-merta untuk dapat rakaat. Makmum masbuk rokok, imam sedang rokok, makmum masuk rokok ni,
Sebelum imam bangkit pada i'tidal, makmum masbuk ni sempat rokok bersama rokok imam qada tamakninah. Bukan makmum rapat untuk imam gini. Mikir pula bundul ustaz ni rokok imam, ni rokok makmum patut gepek gitu. Ada pada ni. Maknanya sama-sama rokok Sama-sama rokok sebelum imam sami Allahu liman hamidah. Dia kena sempat rokok dapat tamakninah. Tamakninah subhanallah. Kalau imam sedang rokok lama dah sikit imam ni, dia pun Allahu akbar rokok aja sami Allah. Tu imam. Tak ada tamakninah tu. Maka masbuk tadi tak dapat rakaat. Kemudian tamakninah masbuk tadi dan rokok dengan rokok imam, dia kena dapat tamakninah dengan yakin. Yakin dengan maksud ghalabatuz zan. Kuat di hati dia sempat tamakninah. Kalau dia rasa di hati dia, sekarang ni tu makmum rokok, dia nampak tak tu imam berpindah pada i'tidal, nampak tak? Tak nampak sebab mata tengok latar. Ke makmum sebut rokok, tengkok diangkat. Lenggok tengok imam gitu. Tak. Di mata tengok latar. Macam mana makmum tu dapat memastikan dia dapat tamakninah bersama rokok imam? Sami Allah. Sami Allah. Imam berpindah daripada rokok pada i'tidal, imam pun sami Allah. Sami Allah tu lah. Tiba-tiba dia ngam-ngam badan ni. Dia imam rokok, dia pun rokok. Makmum jauh dia tak nampak tak imam. Rokok sempatlah tamakninah sami Allah. Bolehlah tu qada tamakninah. Dia pun teringatlah. Tu imam tak boleh pakai ni. Sebab dia kadang-kadang dia rokok i'tidal dah. Sami Allahu liman hamidah. Ada tu imam biasa ni. Maka timbul ragu di hati dia. Dapat dah tamakninah bersama rokok imam tadi, maka tak dapat rakaat. Dia kena yakin ataupun ghalabatuz zan. Kuat di hati, rokok dia sebelum imam i'tidal, dia dapat rokok bersama rokok imam qada tamakninah. Ni tamakninah lah ni. Qada subhanallah. Ada ni. Sebab kalau tak dapat qada tamakninah dia rokok imam sami Allah man hamidah, rakaat dia tak dapat. Maka rokok dia bukan tempat dia. Jadi rokok dah ni cuma tak sempat tamakninah bersama rokok imam. Imam sudah i'tidal. Tapi dia rokok dah. Rakaat memang tidak dapat. Dia kena tambah rakaat lepas imam memberi salam. Itu kemudian. Tambah rakaat kemudian. Rokok dia tu diwajib ikut imam i'tidal serta merta. Ada ni. Dia tak boleh. Rokok dah. Rakaat tak dapat pun. Nak berzikir, nak bertasbih dululah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tak segera ikut imam i'tidal. Batal sembahyang dia. Sebab rakaat tak dapat, rokok tu bukan tempat kepada dia. Dia wajib ikut imam segera kepada i'tidal. Ada ni. Sama tu kalau selisih, pada selisih, imam rokok, masbuk Allahu akbar berihram, masbuk turun, imam naik. Sama telah lah, dia wajib kena naik kepada ikut imam i'tidal serta merta. Ada ni. Lain kalau imam rokok, masbuk ni rokok, sami Allahu liman hamidah. Dia sempat tamakninah bersama rokok imam. Dia sempatlah. Subhana rabbiyal azim. Sempat. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Dia rakaat dapat. Rokok dikira. Tapi cuma tasbih baru sekali pun sekerak barunya. Baru subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Rakaat dia dapat. Rokok tu dikira sekalipun sunat segera bangkit kepada i'tidal ikut imam. Tapi kalau nak sudah tasbih 3 kali, boleh je. Sebab rakaat dapat, rokok tu dikira. Tapi tetap afdal. Imam i'tidal dah kan. Saya baru sempat subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali. Kau sunat 3, dah. Imam sudah i'tidal. Sekali pun sekalilah.
dia afdalnya lebih baik dia pun sami Allah liman hamidah ikut imam. Tapi kalau nak sudah 3 kali juga boleh, sebab rakaat dia dapat, rakaat tu dikira. Dia gitu. Itu bab masbuk lah. Lepas tu ada orang yang lambat semayang ni, imam rakaat dia sapa, dia tak takbir, ditunggu takbir lah. Biasa sebab rakaat pening dia terpayuh dia kata nak tamat ni nak dalam rokok lah. Lepas tu tiap pun sami Allahu liman hamidah, barulah dia pun takbir. Mana biar tak ada rakaat, biar imam beri salam nanti saya tambah lah. Padahal sempat lah kalau dia takbir, dia rokok sempat lagi rakaat. Dia kata payuh. Dia kata pening kepala dia kata. Anda nak dapat tamat ni nak rokok semua rokok imam, boleh dapat lah sebab imam berokok. Dia awak tak tahu biar. Saya bukan malah dia tambah serakaat, bukan masalah malah rajin. Masalahnya kalau dapat rakaat pertama bersama dengan imam, lebih besar fadilah nak banding dengan orang dapat rakaat kedua dengan imam, tak sama fadilah dia. Tapi dia bukan tamu fadilah rakaat pertama, tapi dia payuh. Dia kata belajar lama dah, dia kata susah hati lah, dia kata pakat biar imam sami Allah liman hamidah baru dia pun takbir ihram. Mana apa tak ada rakaat. Dia kata bola senang, dia kata tak apalah kata. Sebab mu nak tamakninah lagi dalam rokok. Itu tamakninah. Qada masa subhanallah, itu tak qada tamakninah. Jadi hak dalam syarat bagi rukuk sujud ni wajib tamakninah pada sujud mana apa ni? Letak dahi latar, diam. Sekiranya anggota yang besar sekadar subhanallah, dapatlah tamakninah. Tapi kalau seseorang dia sujud, daklah sujud iktidal rakaat iktidal bersamalah. Kalau dia buat rakaat iktidal sujud, duduk sujud ni betul-betul qada tamakninah. Betul-betul qada tamakninah. Dah tu wajib kan? Bacaan-bacaan tu sunat belaka. Bacaan-bacaan rakaat iktidal sujud, duduk antara sujud kan sunat belaka. Dia semayang, dia buat betul-betul dapat tamakninah saja. Terus berpindah rukun. Dapat tamakninah, terus berpindah rukun. Sah semayang, tetapi makruh. Sah semayang. Sah lah dia dapat tamakninah. Lepas tu sekejap sangat sujud dapat tamakninah. Lepas tu Allahu Akbar, duduk ada sujud, dapat tamakninah. Sujud yang kedua dapat tamakninah, bangkit. Ngam-ngam tamakninah. Sah semayang sebab syarat cukup. Tapi hukumnya adalah makruh. Itu syarat yang ke-8 daripada 8 syarat rukun sujud. Selesai bicara syarat, nak cara pula hak perkara yang disunatkan. Dan sunat membaca padanya pada sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 1 kali. Dan sekurang-kurang akmalnya 3 kali. Maka 5 kali lebih akmal, lebih sempurna. Maka 7 kali lebih akmal. Maka 9 kali lebih akmal. Pada akmal, bukan akmal nama orang ni, akmal lebih sempurna lah. Maka 11 kali seakmal-akmalnya. Dalam kitab Haidah itu sebiang 11 kali. Baru tahu kita, ingat kita 3 kali je. Dia tu sebiang pun tak lepas. 11 kali lah tasbih dalam sujud, sama tasbih dalam rakaat seakmal-akmalnya. Habis 11 kali ada bacaan pula, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lillazi. Panjang pula. Tu. Tu hak. Ni semai seorang lah ni. Semai seorang. Mana seakmal-akmal tasbih dalam sujud, semai dalam rakaat 11 kali. Sekurang-kurang akmal 3 kali. Bukan seakmal-akmal, sekurang-kurang akmal 3 kali. Wallahu a'lam.
Kemudian kitab yang ketiga kita ni, mana? Kodim bawa 110 buah. 110 buah. Ingat ke tak ada tuang lagi. 110 buah tu ada tuang dah. Ada tuang dah. Kan? Cukup lagi 110 buah. Mana Pak Odin? Ada pula Odin. Odah lain pula Odin. Odin? Mana toke? Toke duduk mana? 110 buah dia order. Saya ingat ke order tu tak ada orang lagi. Kena-kena. Waktu tak ada. Nampak-nampak sepasti ada 2, 3, 4, 5. Kalau 2 tu laki bini. 2 tu laki bini lah 2. 4, 5 tu berkali member-member berkali. No. Jadi banyak ada belaka dah lah. Ke Pak Din nak order lagi? Nak order lagi? Ada pula tambahan pula. 110 buah dah. Mana sebagian besar kita ada belaka dah tu dah. Jangan sadar dah tu. Okey sikit lah. Saya pun masa mula-mula itu tak tahulah ke. Tak ada. Tak tahu ke tak ada. Kitab Minhajul Abidin, terjemahan Haji Zakaria Kedah ni. Ni kitab Minhajul Abidin, terjemahan Haji Zakaria Kedah, muka surat 4. Muka surat 4. Jadi kita berhenti di terjemahan tu tengah sangatlah, tengah. Baris yang ke-10 daripada atas, termasuk dengan Bismillahirrahmanirrahim tu. Tak. Telah merencanakan dah. Situ. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah merencanakan dan membacakan kepada aku, kepada Abdul Malik bin Abdullah ni, oleh guru aku. Guru aku Imam Ghazali yang besar. Guru aku yang besar pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar di sini, besar nisbah sesama manusia. Besar nisbah pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hak Arab dia, Syaikhi al-Ajallu. Ajal ni yang besar. Ajallu yang besar ni, besar nisbah sesama manusia. Iaitu guru aku tu al-imam yang zahid, yang berbahagia lagi mendapat taufik, hujjatul Islam. Kurungan yang meliputi kebanyakan hadiah di Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghiasi agama dengan karangan dan kurnianya, yang mulia dalam ini ummah ahli agama, ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi telah merencanakan dan membaca pada aku oleh guruku.
Jadi kata Syekh Al-Syekh Al-Faqih As-Salih Al-Zahid ni, Abdul Malik bin Abdillah ni, dia cerita telah merencanakan dan membaca pada aku oleh guru aku, mana apa, imla, dengan bahawa kitab Minhajul Abidin ni bukan Imam Ghazali yang tulis. Yang menulisnya adalah Syekh Abdul Malik bin Abdillah yang menulis. Tetapi imla lah, imla guru sebut Syekh Abdul Malik ni tulis, tu imla. Macam mana orang sekolah Arab kan ada imla kan. Imla ni guru kata, kemudian murid tulis. Jadi yang tulis bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali merencana membaca kepada muridnya Syekh Abdul Malik bin Abdillah. Syekh yang faqih, anak murid dia ni. Murid Imam Ghazali ni faqih, orang yang alim fiqh. Sebagaimana Imam Ghazali faqih, orang yang alim fiqh juga. Orang yang alim fiqh juga Imam Ghazali ni. Bahkan salsilah fiqh sampai ke kita adalah melalui salsilah Imam Ghazali rahimahullah. Salsilah Imam Ghazali hak fiqh sampai ke kita ni. Mana Imam Ghazali ni orang yang faqih, orang yang alim fiqh dalam mazhab Syafi'i. Jadi anak murid ni pun faqih juga. Bukan maknanya ulama tasawuf ni tasawuf dah. Mereka alim ilmu fiqh. Ilmu tauhid tak bicara dak tu. Tu usuluddin, itu permulaan agama. Tapi kenapa tak timbul ilmu tauhid? Contoh Imam Syafi'i. Kenapa tak timbul Imam Syafi'i ni ulama tauhid? Timbul-timbul ulama fiqh. Dak ulama tauhid ni. Imam Syafi'i tak pandai tauhid ke? Pada masa Imam Syafi'i tidak timbul lagi lah. Tidak timbul lagi pertikaian berkaitan dengan bab pegangan. Solid. Disolid dalam bab pegangan pada 3 kurung yang pertama. Pada 3 kurung yang pertama, solid. Apa ni? Bab pegangan tak ada timbul pertikaian. Sikit-sikit tu ada lah. Sikit-sikit tu ada. Tapi secara umumnya tidak ada. Mana pegangan solid. Kurun yang keempat, kelima itulah barulah timbulnya pegangan terpesong. Barulah timbulnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi yang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas macam mana akidah Imam Syafi'i? Akidah Imam Syafi'i akidah salaf. Dalam bab ayat-ayat muhkamah sama sahaja. Sama sahaja. Bab wujud kidam bakok sama sahaja. Ada ni. Dalam bab kudrah iradah sama sahaja, bab qada qadar sama sahaja. Hak timbulnya perbezaan adalah berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah. Baru timbul perbezaan ulama di 3 kurung yang pertama, ulama salaf termasuk Imam Syafi'i dengan ulama khalaf yang dimulai oleh Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Ada ni. Kan kadang-kadang kan orang dia nak tu kita. Oh, kamu fiqh mazhab Syafi'i. Kenapa tauhid kamu ambil Imam Asy'ari? Kenapa tauhid kamu tak ambil Imam Syafi'i? Imam Asy'ari tu sendiri fiqh dia ikut Imam Syafi'i. Imam Asy'ari tu sendiri fiqhnya ikut Imam Syafi'i. Ada ni. Kita ambil tauhid Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Imam Maturidi fiqh dia ikut Imam Hanafi. Kenapa kita tak ambil tauhid Imam Syafi'i lalu dah? Itu tauhid salah. Yang mana tauhid salah ni kita kena ada silsilah sampai kepada ulama salah. Siapa kau ulama yang ada silsilah, ada sanad pada ulama salah? Ulama khalaf ni lah. Ada pun hak mengaku kemudian sekarang ni,
Dia kata dia salah ni, silsilah di mana? Ada orang kata, ada. Dia masuk dalam pitu Doraemon, dia kata. Masuk dalam pitu Doraemon, dia pun undur, jumpa dengan ulama salah. Ada ni. Kan, Doraemon dia ada pitu tu kan. Boleh pergi pada masa dahulu, boleh pergi pada masa depan. Jadi hak mengaku salah ni, dia masuk pintu Doraemon, dia jumpa imam-imam yang di 3 yang pertama, dia belajar dengan imam tu. Tu hebat ah. Faham tak ni? Jadi hak mana kau ada silsilah dengan ulama salah, ulama khalaf, itu tauhid. Tapi kenapa pada masa Syam tak timbul bab tauhid? Sebab pegangan yang sama. Tak ada perbezaan. Faham tak ni? Kemudian tu hak masuk Islam bukan orang Arab lagi. Barulah timbul. Faham tak ni? Jadi sama juga timbul Imam Ghazali kemudian. Tapi Imam Ghazali ni tasawuf. Tak. Dia ulama fiqh. Silsilah fiqh sampai kepada kita ni, silsilah daripada Imam Ghazali. Ada murid dia pula dahulu. Syekh Al-Faqih ni murid dia ni. Orang yang alim ilmu fiqh. Nak bicara tasawuf ni orang alim ilmu fiqh. Ilmu tauhid nombor 1 tu. Tu dah cerita dah tu. Tasawuf. Pekoh cokak cemaking. Tasawuf. Pegangan pun tak ke mana hala. Tu bukan tu. Itu bukan jalanan Imam Ghazali. Jadi hak murid ni, hak yang imlak ni. Abdul Malik bin Abdullah ni. Orang yang faqih. Orang yang soleh. Orang yang zahid. Orang yang zahid. Zuhud, zahid. Zuhud sifat. Zahid orang. Mana ni? Zuhdun sifat. Sifat zuhud. Zuhdun. Apabila kita wakaf, jadi zuhdun, he bagi mati. Dal. Apabila wakaf, dah mati ke tak? Dah mati. Lepas tu? Zuhd. Gitu. Payah. Kita pergi duduk lah bagi he tu. He bagi mati. Pergi duduk. Dal, oleh kerana dia wakaf, jadi baca dengan mati. He memang mati hak asal. Mati dua turuk ni tak boleh nak baca, payah. Jadi hak mati tengah tu baru bagi. Bagi ada 3 ni. Depan, atas, bawah. Nak bagi apa? He ni. Tengok. Sebelum tu bagi apa? Bagi depan. He bagi depan. Zuhud. Jadi gitu. Syukrun. Syukur. Sabrun. Sabar. Sabrun. Bagi. Tengok sab bagi apa? Bagi atas. Bagi atas. Sabar. Zikrun. Zikrun. Kah bagi mati. Kita nak berbagi. Tengok. Sebelum tu bagi apa? Bagi bawah. Jadi zikir. Dia zikrun. Boleh wakah. Kah mati. Ra mati. Kah berbagi. Bawah lah. Sebab sebelum tu bagi bawah. Jadi zuhud sifat. Orangnya zahid. Orang yang bersifat dengan zuhud. Orang yang berpaling hati, kosong hati daripada dunia. Itu orang yang zuhud. Sekurang-kurang zuhud, orang yang berpaling hati daripada dunia yang diharamkan. Itu sekurang-kurang zuhud. Itu dalam pembicaraan nanti akan bicara. Hak berkaitan dengan zuhud ni, dia akan bicara. Dia akabah yang ketiga, dia akan bicara berkaitan dengan zuhud. Jadi Abdul Malik ni syekh yang alim fiqh, yang soleh, yang zuhud. Jadi Syekh Abdul Malik menyatakan bahawa telah merencanakan dan membaca kepada aku, imlak kepada aku, pada Syekh Abdul Malik ni, oleh guru aku, Imam Ghazali rahimahullah, yang besar. Yang besar di sisi sesama manusia. Yang besar daripada orang yang lain. Mereka yang sama pada masa Imam Ghazali. Maksudlah orang hak paling besar, orang yang paling lebih. Besar dia ni. Yang besar. Yang besar ni bukan kata maha besar sifat Allah, bukan. Siapa ni? Iaitu Al-Imam. Imam ni yang menjadi ikutan orang. Al-Imam. Imam ni yang menjadi ikutan orang. Imam yang zahid, yang bersifat dengan zuhud. Yang zahid, yang bersifat dengan zuhud.
yang berbahagia. As-sa'idu, orang yang bahagia. As-sa'idu, orang yang bahagia. Al-muwaffiqu, as-sa'idu, orang yang bahagia. Al-muwaffaqu, al-muwaffaqu, yang diberi taufik oleh Allah, yang mendapat taufik. Al-muwaffaqu, yang dapat taufik. As-sa'idu, yang bahagia. As-sa'idu ni orang yang bahagia, orang yang beruntung. Orang yang bahagia, orang yang beruntung. Siapa orang bahagia ni? Di dalam syarah kepada kitab Minhajul Abidin, Sirajul Talibin, as-sa'idu ayyillazi sabaqat lahu as-sa'adatul azaliyah. Mereka yang terdahulu oleh kebahagiaan yang kekal, yang as-sa'adatul azaliyah, yang bahagia yang sedia kala mana apa ni. Tuhan tetap dah pada azal, ianya orang yang bahagia. Siapa as-sa'id? Orang yang bahagia, orang yang ahli syurga. Dia sa'id satu, syaqi satu, orang yang celaka, ahli neraka. Lagi mendapat taufik. Lagi mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hujjatul Islam? Iaitu kurungan yang meliputi kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW yang menghiasi agama dengan karangan dan karyanya yang mulia dalam ini ummah ahli agama ialah Abu Hamid, tu kunyah dia. Muhammad tu nama Mazali, bin Muhammad itu ayah dia, bin Muhammad itu datuk dia. Al-Ghazali yang dibangsakan kepada kampung Ghazalah, itu gelaran. Al-Ghazali itu gelaran, bukan nama. Macam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu bukan nama. Syafi'i bukan nama. Batu orang teh bermazhab Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Apa nama Imam Syafi'i? Orang kampung garu kepala. Nama tak tahu. Syafi'i. Mengaku bermazhab Syafi'i. Nama Imam Syafi'i pun tak tahu. Dia nak apa? Nak rendah kita lah. Kita kena Asy-Syafi'i. Syafi'i itu tok nenek tu. Syafi' bin Sa'ib. Itu sahabat Nabi SAW. Masuk Islam pada hari peperangan Badar. Syafi' ay anak bin Sa'ib. Sa'id ayah. Dua beranak tu masuk Islam, sahabat Nabi SAW sampai ke Abdul Manaf. Sebab Imam Syafi'i orang Quraisy. Tapi nama dia apa? Nama dia Idris bin nama Muhammad bin Idris. Tahu? Mau dah ingat nak tanya orang sangat. Tak, Muhammad bin Idris tahu? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Muhammad bin Idris ayah, Abbas Datuk bin Usman Datuk. Atas Datuk apa? Nenek perempuan. Datuk moyang tu. Bin Usman bin Syafiq. Ni. Lepas tu bin Sa'ib sampai ke Abdul Manaf. Tapi yang kita kenalnya Imam Syafi'i. Kita kenalnya Imam Ghazali. Kita kenalnya Imam Nawawi. Bukan nama tu. Itu gelaran. Dibangsakan pada satu-satu perkara. Al-Ghazali itu gelaran. Bukan nama-nama. Muhammad bin Muhammad. Itu mudah je. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin
warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.